Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan Islam. Seperti yang kita tahu, persaudaraan atau hukum merupakan asas kepada kesatuan umat Islam dalam sesebuah entiti masyarakat. Menyambung tali persaudaraan sesama Muslim merupakan satu kewajipan buat setiap umat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahmi." Hadis riwayat Muslim. Di sini dapat kita lihat bahawa perpaduan adalah asas bagi ajaran Islam kerana ia bukannya sekadar membina ukhuwah atau hubungan manusia sesama Allah SWT, tetapi juga sesama manusia. Firman Allah SWT bermaksud ditimpa kehinaan ke atas mereka walau di mana mereka berada, melainkan mereka berpegang teguh dengan agama Allah dan menjalinkan hubungan baik sesama manusia. Surah Al-Imran ayat 112. Menjaga silaturahmi adalah tanda-tanda seseorang itu beriman kepada Allah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Di sini dapat kita lihat bahawa perpaduan amat penting dalam mengukuhkan kesejahteraan sesama umat Islam. Oleh demikian, untuk mengecapi kesejahteraan tersebut, pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengeratkan silaturahmi. Antaranya adalah memberi salam, memenuhi jemputan, memberi nasihat dan menziarahi ketika sakit. Ingin saya kupaskan tentang isi yang pertama, iaitu memberi salam. Daripada Abdullah bin bin Al-As radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah SAW, manakah amalan yang paling baik dalam Islam? Lalu baginda menjawab, hendaklah engkau memberi makan dan memberi salam kepada orang yang engkau sudah kenal dan juga kepada orang yang belum engkau kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah menekankan di sini bahawa budaya memberi salam hendaklah dilakukan di antara umat Islam yang saling mengenali antara satu sama lain, dan juga sesama umat Islam yang belum mengenali antara satu sama lain. Amalan memberi salam amat digalakkan oleh umat Islam, dan perbuatan tersebut dikira ibadat yang setara dengan sedekah. Hukum memberi salam adalah sunat muakkad bagi perseorangan dan sunat kifayah bagi perkumpulan. Menjawab salam pula adalah wajib bagi perseorangan dan fardu kifayah bagi kumpulan. Amalan memberi salam ini dapat kita lihat pada era globalisasi ini bahawa ia merupakan satu perkara yang amat
Sebagai contohnya, memberi salam kepada jiran. Assalamualaikum. Apa khabar? Perkara ini mungkin akan nampak tidaklah begitu besar, tetapi ia boleh membuatkan seseorang itu menjadi lebih positif, berfikiran baik kepada jirannya dan terus ingin mengeratkan ukhuwah antara sesama jiran. Menurut Hasni Adham Jarrah dalam bukunya Bercinta Bersaudara Kerana Allah, beliau berpendapat bahawa ucapan Assalamualaikum itu melimpah kebaikan yang banyak dan mengalirkan keberkatan mulia daripada Allah melalui kalimah yang mendoakan kesejahteraan serta keberkatan Allah kepada penerima salam. Usaha menyebarkan salam dan mengukuhkan persaudaraan boleh dijayakan dengan mengelakkan diri daripada perkara yang boleh merosakkan hubungan seperti bersikap mementingkan diri, berhasad dengki dan suka menunjukkan kebolehan diri. Hikmah memberi salam terdapat beberapa yang dapat saya sebut di sini, ialah mendapat keredaan Allah, mendapat doa dari para malaikat, akan mendukacitakan iblis, dapat membersihkan diri dari sifat-sifat mazmumah serta dapat mengukuhkan persaudaraan Islam. Di sini dapat kita konklusikan bahawa memberi salam dapat mengukuhkan persaudaraan Islam. Hal ini demikian kerana memberi salam dapat memberi impak yang positif dalam kalangan masyarakat. Jika ingin mengenali seseorang, mulalah dengan salam. Di situ dapat kita lihat bahawa akhlak yang baik bermula dengan salam. Sekian terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai pembentang kedua akan menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan Islam. Okey, jika pembentang pertama tadi telah menceritakan apa itu persaudaraan Islam, apa itu ukhuwah persaudaraan Islam. Jadi untuk bahagian saya akan menerangkan lebih lanjut bagaimana usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan Islam tersebut. Jadi salah satu usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan Islam itu ialah paling senang kita ambil contoh memenuhi jemputan daripada rakan-rakan kenalan. Okey, memenuhi jemputan rakan kenalan ini juga sebenarnya dapat memperkukuhkan persaudaraan Islam kita. Okey, ini berkaitan dengan bagaimana perkara ini dapat menjalinkan kemesraan dan kasih sayang. Okey, hal ini ditekankan oleh Rasulullah SAW seperti yang dipetik dari hadis riwayat Imam Malik, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Janganlah kamu saling memutuskan silaturahim, janganlah kamu saling membelakangi, janganlah kamu saling benci-membenci dan janganlah kamu saling hasad-menghasad. Sebaliknya, jadilah kamu yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim itu memulakan saudaranya yang mukmin melebihi 3 hari. Okay, jadi ini salah satu contoh hadis berkaitan dengan persaudaraan. So, jadi dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebut orang Islam itu bersaudara, tidak boleh menzalimi dan mengkhianatinya. Sesiapa yang menolong saudaranya, nescaya Allah akan menolongnya. Sesiapa yang menghilangkan kesusahan orang Islam, nescaya Allah akan menghilangkan daripadanya kesusahan pada hari kiamat. Dan sesiapa yang menutup keaiban orang Islam, nescaya Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Riwayat Ahmad. Jadi secara ringkasnya, semudah-mudahnya jika contoh saya beri tadi ialah memenuhi jemputan orang. Perkara ini mudah, ringkas. Dalam kita mengejar urusan dunia, kita sering lalai dan melanggari batas-batas hubungan sesama manusia.
Perkara umpat-mengumpat, kata-mengata, fitnah-memfitnah amat jelas terjadi dalam kehidupan harian. Maka hendaklah kita ambil iktibar dari hadis yang telah disampaikan untuk jaga kemaslahatan ukhuwah umat Islam itu. Jadi insya-Allah hal ini jika tidak dijaga, maka ia menimbulkan pertengkaran sesama Muslim juga. Hadis lain yang Rasulullah ada menyebutkan berkaitan dengan tuntutan menunjukkan kemasyarakat dalam komunikasi seharian sesama manusia ialah janganlah kamu memandang rendah terhadap sesuatu kebaikan walaupun dengan cara bermanis muka ketika bertemu saudaramu, kerana itu juga adalah satu kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yusuf Al-Qaradawi dalam karyanya yang bertajuk Wabak Kemiskinan dan Cara-Cara Islam merawatinya 1988 menjelaskan Islam menjadikan orang yang ada hubungan persaudaraan dan pertalian kaum kerabat sebagai golongan yang bersatu padu dan saling memikul tanggungjawab bersama. Individu yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya pula membantu yang miskin. Itulah yang mendorong mereka kepada saling bersimpati dan tolong-menolong serta mengukuhkan ikatan antara mereka. Jelaslah di sini menunjukkan betapa Islam itu menekankan peri pentingnya komponen-komponen asas bagi menerapkan persaudaraan di kalangan umatnya. Jadi, sekiranya asas-asas ini dicemari dan elemen yang boleh menjejaskan keharmonian kalangan umatnya dalam persaudaraan, maka ia melahirkan satu entiti masyarakat yang bersifat individualistik. Ini sebabkan pembangunan manusia didorong kepentingan material dan tidak diseimbangkan dan dengan pembangunan insan yang adil. Jadi pentinglah di situ untuk kita sentiasa menjaga tali persaudaraan sesama umat Islam. Itu merupakan salah satu usaha untuk mengukuhkan lagi ukhuwah persaudaraan Islam. Usaha untuk mengukuhkan lagi persaudaraan Islam ini, usaha yang lainnya ialah dengan cara kita memberi nasihat, menasihati sesama Islam kita, seagama kita. Jadi ataupun dengan lainnya adalah bagaimana kita memupuk nilai dan etika pergaulan sesama manusia. Nabi merupakan contoh teladan yang unggul untuk diikuti oleh manusia, sama ada yang melibatkan hubungan dengan Allah, sesama manusia dan hubungan dengan alam sekeliling. Menyentuh tentang adab dan etika pergaulan sesama manusia, setiap individu dalam masyarakat mempunyai obligasi yang tertentu untuk dilaksanakan. Ruang lingkup dan batas pergaulan sesama manusia perlu mengikuti tata susila dan kualifikasi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh baginda perlu dihayati dengan terperinci dan dipraktiskan bertujuan untuk memelihara keutuhan dan keharmonian dalam masyarakat. Kelembutan dan kesantunan budi pekerti yang ada baginda bukan sahaja dikagumi oleh masyarakat Islam, bahkan disegani di kalangan musuh Rasulullah SAW juga. Bagi menjamin perpaduan dan keharmonian dalam sesebuah komuniti, Nabi menegaskan hubungan yang baik dan mesra perlu dikekalkan dalam hubungan interaksi sesama manusia. Sikap melukakan, mengguris perasaan seseorang perlu dielakkan dalam hubungan berkomunikasi. Laras bahasa itu penting. Laras bahasa itu yang digunakan semasa betul-betul perlulah mempunyai nilai-nilai positif dan memberi manfaat kepada pihak pendengar. Justeru, perkataan dan perilaku yang memberi konotasi negatif ditegah dalam ajaran Islam. Adalah menjadi kewajipan kepada setiap Muslim menjauhkan diri daripada sesuatu yang boleh menyumbangkan impak negatif kepada perkara yang boleh menjejaskan hubungan persaudaraan. Jadi begitulah antara usaha yang kita boleh ketengahkan, kita boleh bincangkan untuk memperkukuhkan lagi persaudaraan Islam. Semoga dengan usaha-usaha disokong pula dengan hadis-hadis dapat memberi impak positif kepada semua pendengar pembentangan ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Azrin binti Zainuddin daripada kelas 8 dan pada hari ini saya akan membincangkan mengenai sebuah topik yang bertajuk usaha memperkukuh hubungan persaudaraan Islam. Persaudaraan sebagaimana yang kita tahu merujuk kepada perkataan ukhuwah di mana asas persaudaraan dibina melalui pelbagai aspek yang berbeza. Salah satu usaha memperkukuh hubungan persaudaraan Islam ialah dengan amalan ziarah menziarahi ketika sakit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud,
Hak Muslim ke atas Muslim 6 perkara. Dikatakan sahabat bertanya, apakah ia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kemudian berkata, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam ke atasnya. Apabila kamu diundang, maka penuhilah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Apabila bersin, maka ucapkanlah hamdallah serta balaslah dengan doa yarhamkallah. Apabila dia sakit, maka ziarahlah dia. Apabila dia meninggal, maka hantarlah jenazah ke kuburnya. Riwayat Muslim 2162. Hal ini demikian membuktikan bahawa ziarah menziarahi ketika sakit ialah dianjurkan di dalam Islam kerana ianya salah satu hak Muslim ke atas Muslim yang lain. Melalui ziarah, hubungan juga dapat dieratkan kerana sikap ambil berat yang ditunjukkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Hashim Ahmad 2018 di dalam sebuah akhbar di atas talian iaitu My Metro menyatakan bahawa kehadiran kita itu pastinya akan meninggalkan kesan kepada jiwanya yang sedang berduka. Hal ini demikian, kita dapat ketahui bahawa ketika orang sedang sakit, mereka dalam keadaan yang berduka, maka kehadiran kita mungkin sedikit sebanyak dapat menceriakan mereka. Sedikit sebanyak ia dapat mengurangkan beban penderitaan yang dialaminya, malah membantu menyembuhkan sakitnya dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala atas iringan doa kita. Selain itu, ziarah juga menghindarkan diri dari sikap mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri ini bercanggah dengan nilai dan ajaran yang dianjurkan oleh Islam. Kerana Islam mengajar umatnya untuk bersaudara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Maka dengan ini membuktikan bahawa Islam mengajarkan umatnya dan menganjurkan persaudaraan sesama kita. Islam juga memberikan garis panduan secara menyeluruh untuk umatnya dalam menjalani kehidupan, termasuklah dengan adab-adab tertentu yang perlu diikuti ketika melakukan sesuatu perkara. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud, apabila kamu menghadiri atau menziarahi orang sakit, maka katakanlah perkara-perkara yang baik. Ini kerana malaikat akan mengaminkan setiap yang kamu ucapkan. Riwayat Muslim 919. Maka melalui hadis yang disebutkan sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa dengan menziarahi seseorang, kita perlulah berkata yang baik-baik kerana kata-kata itu dapat dijadikan sebagai satu doa kerana malaikat yang berada di situ akan mengaminkan apa sahaja yang akan kita ucapkan. Terdapat beberapa adab yang perlu dititik beratkan semasa menziarahi orang sakit, iaitu yang pertama, memilih waktu yang sesuai untuk melakukan ziarah. Hal ini demikian dapat mengelakkan kita daripada mengganggu orang yang sakit. Sekiranya kita datang pada waktu lewat malam di mana waktu mereka ingin berehat. Dan yang kedua ialah tidak mengambil tempoh masa yang lama ketika ziarah. Kerana kita dapat tahu bahawa orang yang sakit memerlukan lebih banyak rehat daripada kita, maka sekiranya kita mengambil tempoh yang begitu lama berada di rumahnya dengan menziarahinya, mereka tidak dapat untuk melakukan perkara lain, antaranya berehat, untuk makan ubat dan juga melakukan rutin mereka yang lain. Selain itu, menundukkan pandangan pada perkara-perkara yang diharamkan juga salah satu adab menziarahi. Contohnya, ketika kita pergi menziarahi ke rumah jiran kita, sehingga kita dapat lihat rumahnya agak tidak teratur, maka kita perlu mengelakkan diri kita daripada menegur perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan inilah dimaksudkan dengan menundukkan pandangan pada perkara-perkara yang tidak baik dan perkara-perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan seperti melihat aurat, ini adalah antara perkara yang diharamkan dan kita perlu menundukkan pandangan dan tidak boleh melihat kepada perkara-perkara ini ketika datang menziarahi orang yang sakit. Dan seterusnya ialah tidak banyak bertanya atau bercakap. Hal ini demikian kerana orang yang sakit kebanyakannya mereka memerlukan masa untuk berada dalam keadaan senyap dan tidak begitu banyak bercakap dengan kita. Jadi kita mesti menghormati mereka dengan tidak banyak bercakap atau bertanya yang bukan-bukan kepada mereka. Seterusnya, menzahirkan kebimbangan dan keprihatinan terhadap orang yang sakit. Sekiranya kita datang menziarahi orang yang sakit, kita perlulah bertanya kepada mereka dan menzahirkan bahawa betapa bimbangnya kita melihat keadaan mereka. Dan kita perlulah menunjukkan rasa prihatin kita terhadap
orang yang sakit tersebut. Dan yang terakhir, sentiasa mendoakan yang baik-baik kepada pesakit. Kerana seperti mana merujuk kepada hadis yang telah dibacakan tadi, iaitu kita perlulah mengatakan perkara yang baik-baik kerana malaikat akan mengaminkan setiap yang kamu ucapkan. Maka kita hendaklah sentiasa mendoakan yang baik-baik kepada sakit, kerana doa yang baik yang kita doakan untuk orang lain akan juga kembali kepada kita sendiri. Konklusinya, persaudaraan dalam Islam boleh dipupuk melalui pelbagai aspek seperti ziarah menziarahi ketika sakit. Persaudaraan ini penting bagi menjamin kehidupan yang harmonis sesama masyarakat. Perpaduan juga dapat ditingkatkan melalui persaudaraan yang terjalin dengan kukuh berteraskan prinsip-prinsip Islam. Maka kita sebagai sebuah komuniti hendaklah sama-sama berusaha ke arah memperkukuh persaudaraan dalam Islam. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.